أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bagi membuka majlis, mudah-mudahan majlis kita hari ini mendapat pimpinan dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita memulakannya dengan bacaan umur kita menuju Al-Fatihah. Alhamdulillah. Yang pertama yang terhormati Tuan Orang Kaya-Kaya Sri Andika Raja Bangga, Sri Andika Raja Syah Bandar Muda, Datuk Mir Roslan bin Datuk Sri Mir Ahmad Rashidi, Orang Besar Jajahan Perak, khususnya Tuan Dr. Muhammad Fairuz bin Abdul Khair, Ahli Majlis Fatwa yang merupakan pembentang kita pada pagi ini, khususnya Tuan Nyo Syahid Fadilah bin Zainuddin selaku pegawai daerah Perak. Juga yang saya dapat lihat di luar tadi, Ustaz Khairul Nizam, pegawai daripada Jabatan Mufti Negeri Perak, juga ada Ustaz Luas antara kita bersama dengan kita. Fadil Ustaz Johar bin Zain Al-Abidin, pegawai Bintang Daerah Kering. Juga saya dapat lihat Fadil Ustaz Muhyiddin bin Sa'ad Al-Khari, Imam Utama Daerah Kering. Seterusnya hadirin hadirat yang Allah Subhanahu Wa Taala, wakil-wakil pengurusi-pengurusi dan juga wakil-wakil daripada masjid-masjid di daerah Kering. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kesempatan masa yang ada pada pagi Jumaat yang mulia yang barakah hari kedua ini. Alhamdulillah, Allah temukan kita dalam satu majlis yang ini berkaitan dengan program taklimat peranan institusi wakaf dan pelaksanaannya untuk daerah Kering bagi tahun 2021. Memandangkan masa telah berlalu dan saya tidak ingin memanjangkan kalam, InsyaAllah untuk alwan yang marilah sama-sama kita mendengar ucapan alwan yang akan disampaikan oleh Tuan Mir Syahid Fadilah bin Zainuddin, pegawai daerah Perak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang berbahagia Datuk Nur Roslan dan Datuk Syedi, Orang Besar Jajahan Perak, Fadil Dr. Muhammad Fairuz yang akan memberikan taklimat, pegawai maut kita Ustaz Jabbar, juga acara tadi Ustaz Ahmad, Tuan Imam Ustaz Ilmi dan Ashabul Fatilah, urusan ini semua. Selamat datang kepada taklimat yang diadakan. Kalau ikut perancangan taklimat yang dibuat pada minggu kedua tahun ini, namun disebabkan hamba Allah bernama COVID-19, maka tak berpayalah kita melaksanakannya. Tuan-tuan, saya sekadar ingin berkongsi satu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kerap dengar dalam 3 hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Tuan-tuan, ayat ini surah Isra. Selepasnya ada surah Al-Kahfi. Ajaibnya surah Isra dan surah Al-Kahfi ini bergandingan, berurutan dalam Quran. Daripada awalannya Allah menyebutkan abdu, hamba. Jadi sudah pastinya yang terbaik bagi kita adalah menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Pada ayat Al-Isra ini, tuan-tuan, Allah menyebutkan innahu huwas-sami'ul basir. Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Secara mudahnya, antara perkara yang Allah tuntut kepada kita, hendaklah sebagai pentadbir masjid itu perlu mendengar dan melihat. Tuan-tuan, dalam pengurusan tanah, dalam pengurusan apa-apa perkara pun, ada perkara-perkara yang Rasulullah tinggalkan dalam bentuk longgar yang tidak terlalu ketat, kerana perlu digunakan unsur ijtihad ataupun ta'amul dalam perkara-perkara itu. Sebagai contoh, kalau kita semua ingat
ketika Nabi Muhammad SAW memberikan sesuatu bidang tanah yang besar kepada seorang sahabat bernama Bilal bin Harith. Kemudian bila baginda dah wafat, digantikan Abu Bakar, digantikan Umar. Sayyidina Umar ni kita tahu seorang pentadbir yang vision dia jauh ke hadapan. Ketika dia meronda, dia melihat satu tanah yang cukup luas, tapi tanah itu hanya diusahakan separuh saja. Separuhnya dibiarkan kosong. Jadi Umar ni Sayyidina Umar dia tak rasa senang tengok benda macam tu. Jadi dia tanya, siapakah milik tanah ini? Orang kata Bilal bin Haris. Panggil Bilal bin Haris, jumpa Sayyidina Umar dekat Masjid Nabi. Dan di dalam Masjid Nabi itulah satu keputusan yang dicantat dalam sirah, bagaimana Sayyidina Umar telah mengambil kembali sebahagian tanah yang diberi kepada Bilal bin Haris, walaupun tanah itu Bilal bin Haris dapat daripada Rasulullah SAW. Orang terkejut. Sampai orang kata, aku percaya ketika Nabi bagi kamu tanah Bilal, kerana Nabi ni seorang yang baik, santun hati itu. Baginda tidak mahu mengecilkan hati orang yang meminta. Tetapi tanggungjawab orang yang dapat tanah itu hendaklah menghidupkan tanah itu. Apabila tidak mampu menghidupkan tanah, maka sewajarnya tanah itu dipulangkan, walaupun pada asalnya diberi oleh Rasulullah SAW. Umar tidak bersifat untuk menyanggah Rasulullah, tetapi falsafah pemberian tanah itu perlu diperhatikan. Jadi tuan-tuan, saya kongsikan bukan apa, nak cerita pengurusan tanah bukanlah rinci sangat, kena ikut falsafah orang yang memberi itu, tapi melihat tanggungjawab terhadap memenuhi kehendak pemberian tanah tersebut. Jadi bermaksudnya di situ, dalam kita menguruskan hak tanah, ada beberapa sifat pelonggaran yang perlu dipertimbangkan. Jadi saya rasa itu saja perkongsian saya hari ini. Saya mengharapkan ada perkara-perkara baru yang mungkin kita boleh kongsi bersama. Kita lihat bertaklimat yang sedianya, insya-Allah. Jadi semoga pagi Jumaat ini menjadi pagi yang berkat. Pagi kita berkumpul kerana kita ingat pada Nabi Muhammad SAW. Kalau 2 hari selepas Nabi turun Isra itu, Nabi kena maki dengan Quraisy. Tetapi kita sebagai umat Nabi yang sayang Nabi ketat-ketat, kita akan teruskan majlis ilmu, kita akan teruskan selawat dan kasih kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kita ramikan Isra Mi'raj dan kita adakan taklimat ini, dan itu merupakan antara prinsip yang kita nak penuhi pada ayat pertama surah Isra, innahu huwas sami'ul basir. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sudah ucapan Iwan yang telah sampaikan oleh Tuan Nur Sayyid Fadilah Zainuddin selaku pegawai daerah Perak. InsyaAllah Tuan, hari ini kita beruntung sebenarnya kerana kita berpeluang bersama dengan salah seorang ahli majlis fatwa di Perak yang akan membentangkan peranan institusi wakaf dan peranannya. InsyaAllah, jadi memanfaatkan masa dan ruang yang ada, kita marilah sama-sama kita memberi kebetulan dan perhatian sepenuhnya kepada pembentangan yang akan disampaikan. Jadi majlis dengan berbuka azimnya dipersilakan kepada Dr. Muhammad Fairuz bin Abdul Khair untuk membentangkan dalam beliau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa ihtada bi sunnatihi bi ihsan ila yawmil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma waffiqna bi isabat as-shawab وزينا بالإخلاص. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا واشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Terima kasih saudara Komisi Majelis.
wakil daripada Jabatan Mufti Negara, Imam, Tuan-Tuan Guru, dari Jawatan Kuasa Masjid Maria Daerah Geli, Assalamualaikum warahmatullahi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia kita dapat hadir pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini ke majlis taklimat berkenaan satu topik, iaitu institusi wakaf, peranan dan pelaksanaan. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Mahir, Tuan Mufti, Masjid kerana menganjurkan majlis seperti ini. Saya selaku salah seorang daripada Dewan Kuasa Fatwa Negeri Perak yang berkongsi dengan tuan-tuan kita pada hari ini berkenaan dengan topik yang ditentukan berkenaan wakaf, satu fenomena atau perkara yang semakin mendapat tempat pada masa kini. Wakaf ini bukan merupakan satu perkara yang baru bagi kita masyarakat orang Islam ataupun masyarakat Melayu. Sejak zaman dahulu kala, zaman penjajahan, orang-orang tua kita telah pun memulakan wakaf. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, wakaf ini mempunyai hukum hakam yang khusus yang perlu kita terangkan dan kita ambil perhatian supaya maksud dan tujuan wakaf itu dapat direalisasikan dan pewakaf akan mendapat ganjaran pahala yang berterusan. Talibat kita insya-Allah akan merangkumi perkara-perkara berikut secara ringkas. Saya mulakan dengan takrif wakaf. Saya ingat mungkin ada teknikal tak sampai ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya paparkan sebagai pembukaan taklimat kita pada hari ini. Kalau tuan-tuan tengok gambar-gambar di sana, merujuk kepada pelbagai institusi wakaf pada hari ini. Apa yang saya nak kongsikan ialah wakaf sebagai satu institusi ini melibatkan pelbagai pihak, bukan sahaja individu yang mewakafkan hartanya, bukan sahaja penerima manfaat wakaf atau mauquf alaih, bukan sahaja masjid sebagai satu entiti wakaf, tetapi di sana ada pelbagai pihak yang mentadbir pengurusan wakaf. Kalau tuan-tuan tengok dalam gambar yang saya paparkan, ada Mahir Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak yang merupakan pemegang amanah tunggal harta-harta wakaf di negeri Perak. Itu dari sudut pentadbiran syariah berkenaan dengan wakaf. Dari sudut pihak-pihak yang berwakaf, kita akan mendapati ada
wakaf yang dilakukan oleh individu, ada wakaf yang dilakukan oleh kerajaan, dan ada wakaf yang menjalankan pelaburan terhadap aset ataupun harta wakaf. Jadi institusi wakaf hari ini telah berkembang menjadi sebuah ekosistem yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan untuk menjayakan wakaf. Cuma dalam konteks masjid ini, perbincangan kita tidaklah menghadap kepada wakaf sebagai satu ekosistem ataupun satu institusi. Cuma saya nak buka minda kita supaya bila mana kita berwakaf ataupun kita menjalankan tanggungjawab sebagai orang yang mengendalikan harta wakaf. Misalnya masjid, tuan-tuan sebagai ahli-ahli jawatan kuasa masjid kena faham bahawa masjid itu ialah sebagai wakaf. Bila wakaf sudah tentu ada hukum hakam yang perlu kita sempurnakan supaya tujuan wakaf masjid itu tercapai. Ada di masjid berbagai jenis tabung. Ada tabung wakaf, ada tabung derma khusus, ada pula harta-harta wakaf seperti karpet, perabot-perabot yang tak terpakai dan tak boleh digunakan. Apakah caranya yang kita perlu amalkan untuk kita selesaikan. Jadi ada berbagai hukum hakam wakaf yang perlu kita faham. Saya terus ke yang seterusnya. Kalau kita tengok paparan yang kedua, tercatat di situ PDPR bagi satu berita di Perak, Wi-Fi percuma berpusat di masjid. Maknanya wakaf pada masa kini tidak hanya terhad kepada tanah kubur ataupun tanah masjid. Sebaliknya kita dah berjauh dan bergerak ke hadapan. Bila mana kita berdepan dengan fenomena pandemik COVID-19, kita menghadapi halangan. Jadi bagaimana kita menggunakan institusi wakaf untuk memberikan penyelesaian yang efektif. Jadi ini satu contoh yang boleh kita teladani. Mungkin Masjid Green belum lagi. Mungkin ada inisiatif yang baru yang boleh kita kenalkan. Masjid sebagai institusi wakaf yang boleh berperanan. Sebagai pengenalan, saya nak tekankan bahawa syariah Islam mengiktiraf wakaf sebagai amalan sedekah yang digalakkan, yang menjanjikan pahala berterusan kepada pewakaf selagi harta diwakafkan itu kekal dan memberi manfaat. Yang dimaksudkan di sini ialah wakaf ialah sesuatu yang mempunyai roh dan semangatnya yang tersendiri, berbeza daripada zakat, sedekah, hadiah dan sebagainya yang juga merupakan satu bentuk sedekah. Tetapi wakaf ini dia mempunyai semangat dan roh yang tersendiri. Maka dengan sebab itu hukum hakam dia berbeza. Misalnya dua perkara penting bila para ulama membahaskan tentang wakaf ini ialah yang pertama dia mesti bersifat kekal. Mesti bersifat kekal. Kalau kita mewakafkan sesuatu yang tidak kekal ataupun sesuatu yang hanya boleh dimanfaatkan dengan menggunakannya atau menghabiskannya, macam kita mewakafkan makanan, mewakafkan nasi, jadi dia tidak kekal lama. Jadi animal ataupun spirit wakaf tidak wujud pada perkara seperti itu. Tetapi apakah kita tak boleh guna wakaf ini untuk menyediakan makanan asasi? Boleh, ada cara-cara. Tetapi mesti seiring dengan roh dan semangat wakaf. Yang pertama, kekal. Yang kedua, manfaat yang berterusan. Yang dimaksudkan di sini ialah pahala akan berterusan mengalir kepada orang yang mewakafkan hartanya untuk tujuan kebaikan. Maka dengan sebab itu, apabila kita berurusan dengan harta wakaf ini, tuan-tuan, yang paling utama ialah kita kena fikirkan orang yang mewakafkan.
Pertamanya disebabkan dia mengorbankan hartanya kerana menuruti perintah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua faham cerita Sayyidina Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Yang saya ada petik hadis di sini ya. Bila mana dia mendengar ayat dari surah Al-Imran yang kita boleh tengok di skrin, ayat ini diturunkan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Kamu tidak akan mendapat kebaikan sehinggalah kamu sedekahkan sesuatu yang kamu paling kasih. Kisah Sayyidina Abu Talha Al-Ansari ini panjang. Cuma saya nak tekankan dulu berkenaan dengan wakaf. Bila kita mengendalikan sesuatu yang namanya wakaf ni, kita kena sentiasa ambil kira wakaf. Sebab wakaf khususnya wakaf yang telah meninggal dunia akan sentiasa mengharapkan balasan pahala ataupun ganjaran yang berterusan selagi mana wujudnya harta wakaf dan memberi manfaat kepada penerima manfaat. Katakanlah saya mewakafkan rumah untuk digunakan sebagai tempat tinggal anak-anak yatim. Maka selagi mana rumah itu wujud dan digunakan untuk tujuan yang sepatutnya, maka selagi itulah mengalirnya pahala. Apabila diwakafkan, harta tersebut dipindah milik kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala manfaatnya dinikmati penerima manfaat yang ditentukan. Ini satu perkara lagi yang penting. Yang saya nak sebut dalam bahagian pengenalan ini ialah hukum akam asas berkenaan dengan wakaf supaya kita faham. Yang keduanya ialah apabila diwakafkan, harta tersebut dipindah milik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksudkan dengan pindah milik kepada Allah, sedangkan Allah tidak berhajat kepada sebarang harta? Kerana Allah Taala ni dia yang memberi rezeki, War-Razzaq, dia yang memberi rezeki. Yang dimaksudkan di sini ialah harta tersebut tidak dimiliki oleh sesiapa, hatta wakaf sekalipun, dan juga sesiapa saja yang dalam kalangan penerima manfaat pun bukan pemilik harta wakaf itu. Katakanlah saya mewakafkan sebuah rumah untuk anak-anak yatim, dan wakaf ini dinikmati oleh anak-anak yatim. Mereka bukan pemilik rumah tersebut. Jadi kadang-kadang kita tengok dalam masyarakat ada yang menganggap harta wakaf ini seperti hartanya sendiri. Itu ialah satu pahaman yang perlu dibetulkan. Kerana para ulama mengatakan bila mana telah diwakafkan, maka wakaf itu ialah milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun manfaatnya ialah milik mereka yang dinamakan sebagai penerima manfaat. Itu kita sebut sebagai wakaf. Maka dengan sebab itu warid dalam satu hadis berkenaan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, bila mana beliau mewakafkan tanah di Khaybar, beliau bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kata, in syi'ta habastah, kalau kamu mahu, kamu wakafkan harta tersebut, wa tasaddaqta biha, dan kamu sedekahkan harta tersebut yang dimanfaat daripada harta-harta tersebut. Jadi wakaf ini bila mana telah diwakafkan, dia bukan milik sesiapa lagi. Dan kemudian disebut dalam riwayat tersebut, la yuba' wa la yurath wa la yuhab, tidak boleh dijual, tidak boleh dijual, la yuba' wa la yurath, tidak boleh diwarisi, wa la yuhab, tidak boleh dihebahkan, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain. Maka dengan sebab itu wakaf akan kekal sebagai wakaf selama-lamanya. Sebab berlaku juga di kalangan masyarakat kita, walaupun tanah itu ialah tanah wakaf, oleh kerana tak ada grant dan tak ada bukti, dia datang untuk bina rumah di situ. Ini berlaku sehingga menimbulkan pertikaian.
Sebab itu di negeri Perak, dari sudut pentadbiran harta wakaf, semua harta wakaf diletakkan di bawah nama Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak sebagai pemegang amanah tunggal harta wakaf. Kenapa? Kalau berlaku sebarang pertikaian berkenaan dengan harta wakaf tersebut, katakanlah harta wakaf tersebut menjadi rebutan oleh pihak lain, kemungkinan juga pihak berkuasa, siapakah yang akan ke depan untuk mempertahankan harta wakaf? Maka dengan sebab itu kita ada kerangka undang-undang yang jelas. Mahir akan memainkan peranannya untuk memastikan harta wakaf terjaga. Dalam kebanyakan kes, misalnya masjid-masjid, saya rasa saya tak perlulah kepada slide kita ni, kan? Saya orang Greek. Contoh yang ada yang ini pun orang Greek. Cuma saya tak boleh lah bercakap bahasa Greek. Jadi dalam kalangan ahli-ahli jawatan kuasa masjid misalnya, apabila sesuatu rancangan dibuat, dipersetujui oleh jawatan kuasa mesyuarat, dan ada kebetulan sebahagian daripada tapak masjid yang tak digunakan, jadi jawatan kuasa akan fikirkanlah untuk buat apa-apa program atau projek yang memberikan manfaat. Jadi untuk projek tersebut jawatan kuasa pun lantik kontraktor dan projek berjalan. Tiba-tiba berlaku lah salah faham dan sebagainya. Kontraktor charge mahal, ubah harga dan sebagainya. Jadi pada masa itu akan menimbulkan kesukaran. Sebab itu dalam prosedur sepatutnya bila mana pihak jawatan masjid nak buat rancangan yang melibatkan perkara yang saya sebutkan, elok dimaklumkan kepada pihak mahir. Kalau tunggu berlaku konflik baru jumpa dengan mahir, susah sikit lah. Ini perkara yang saya sebut ni senario yang berlaku dalam masyarakat kita. Kadang-kadang jawatan kuasa ni setiap beberapa tahun sekali bertukar, kan? Tahun ni ada jawatan kuasa, 2 tahun kemudian bertukar. Jadi jawatan kuasa baru akan bawa satu agenda yang baru, dan agenda yang sedang berlangsung yang dimulakan oleh jawatan kuasa yang lama diteruskan dan berlaku masalah, ataupun jawatan kuasa yang baru tak setuju, berlaku pula satu lagi kita katakan konflik. Jadi ini isu yang pada pandangan saya kita perlu faham. Mudah saja caranya. Kita ada sebarang perancangan, kita bawa dan maklumkan kepada pihak mahir, dan insya-Allah program kita akan berjalan dengan baik dan lancar. Itu yang paling penting sekali. Sebab para ulama bahaskan tentang wakaf ini, bila mana ada wakaf mesti ada nazir wakaf, takbir wakaf. Di negeri Perak mahir lah. Maka dengan sebab itu, kalau ada sesiapa yang menghadapi masalah, boleh dirujuk kepada mahir. Dalam konteks sekarang, kita tak sebut tentang apa yang disebut oleh kitab fiqh ni, macam-macam lah perbincangannya. Kita nak sebut apa yang kita hadapi pada masa ini. Jadi itu kalau yang kedua, isu pindah milik. Tidak ada siapa pun yang milik harta wakaf. Mahir sekalipun hanya bertindak sebagai pemegang amanah sahaja. Dan tertakluk kepada undang-undang, misalnya Enakmen Wakaf 2015. Kalau tuan-tuan, saya sarankan baca Enakmen ini, supaya kita jawatan kuasa sentiasa terbuka dan memahami peraturan yang berkenaan dengan wakaf. Enakmen Wakaf 2015 ni satu dokumen yang sangat baik untuk kita jadikan rujukan. Jadi yang seterusnya, syariat wakaf dinyatakan dengan jelas dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, iaitu ayat yang saya bacakan sebentar tadi. Saya nak petik sikit daripada ayat tadi.
Ayat kita baca bahasa Arab sikit lah. Ini hadis yang menceritakan tentang kisah Abu Talhah tadi. Jadi saya nak baca panjang, cuma saya ringkaskan lah. Sayyidina Abu Talhah ini bila mana turun ayat yang dibacakan tadi, beliau kerana keimanannya terus berjumpa dengan Nabi SAW untuk mewakafkan salah satu daripada hartanya yang paling mahal di Madinah, iaitu kebun kurma yang bernama Bayruha. Kebun ini berdepan dengan Masjid Nabi dan lokasinya strategi. Di dalamnya ada buah dan pokok taman yang banyak. Di dalamnya juga ada telaga yang mana Nabi SAW sentiasa datang ke kebun tersebut untuk berehat dan minum daripada air telaga tersebut. Jadi Sayyidina Abu Talhah mengatakan inilah harta yang paling aku sayang. Jadi kata Sayyidina Abu Talhah, aku ingin sedekahkan harta ini. Jadi Nabi pun memberikan pandangan, kamu sedekahkanlah kepada saudara-saudara kamu. Secara ringkas hadis panjang. Jadi kata para ulama daripada hadis ini, antara intisari ataupun pengajaran yang penting ialah istihbab, sunnah hukumnya. Bila mana kita hendak berwakaf, kita tanya orang yang tahu tentang wakaf. Sebagaimana Sayyiduna Abu Talhah bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa maksudnya? Yang dimaksudkan di sini ialah apabila kita hendak berwakaf, termasuklah hendak mengendalikan harta wakaf, maka hendaklah kita bertanya kepada mereka yang ahli. Khususnya bila mana timbul kemuskilan. Dalam masalah wakaf ini tuan-tuan, ada banyak isu-isu yang ataupun kemuskilan yang furuk ataupun spesifik yang perlukan pertanyaan. Kadang-kadang kita tak boleh jumpa dalam buku. Kami di Majlis Fatwa banyak berdepan dengan isu-isu wakaf yang sebegini rupa. Misalnya berlaku kes di mana satu harta wakaf yang digunakan untuk kubur, wakaf kubur. Kalau di peringkat maknid, wakaf kubur ni pendekatan atau polisi maknid ialah membahagikannya kepada 3 bahagian. Satu wakaf kubur dan keduanya wakaf saraan. Yang bahagian wakaf saraan ni tanah kubur yang belum digunakan lagi, tetapi dimajukan. Dibuat projek dengan bersama-sama pihak luar dan keuntungannya dibahagi luar. Jadi ke mana berlaku satu kes di mana semua hasil tersebut diambil oleh pihak yang memajukan tanah wakaf kuburan tersebut. Jadi bagaimana kita nak menangani isu ini? Ada satu kes tu melibatkan pasir di tanah tersebut. Sebab bila kita wakaf satu kawasan tanah, semua itu ialah wakaf, termasuk pasir-pasir yang ada di situ. Pasir tersebut telah dijual dan sebagainya. Jadi apakah kaedah penyelesaian bagi isu-isu seperti ini? Jadi isu wakaf ini memang menjadi, kita katakan pertanyaan yang perlukan penjelasan. Jadi daripada hadis tadi itu, sunat hukumnya kita bertanya, kata para ulama, kita bertanya orang yang ahli tentang wakaf, berkenaan dengan wakaf. Bila mana kita nak mewakafkan harta kita, sama juga bila kita mengendalikan harta wakaf. Kalau kita duduk sebagai jawatan kuasa masjid, memang akan terlibat dengan harta wakaf. Berlaku di mana satu masjid sama juga mempunyai kawasan lebihan, ataupun dia mempunyai bangunan yang tak digunakan oleh masjid, kemudian nak digunakan untuk buat sekolah agama, bukan tujuan masjid. Sedangkan niat wakaf adalah untuk mewakafkan tanahnya untuk masjid. Tetapi sebahagian daripada bangunan di masjid di tanah tersebut
dicadangkan untuk digunakan sebagai sekolah agama ataupun lain-lain juga. Jadi bagaimana keadaan kita nak menguruskan situasi tersebut. Berlaku juga kes di mana pewakaf hanya mewakafkan secara lisan tanpa ada sebarang pendaftaran, geran ataupun bukti bertulis yang melibatkan robohnya binaan tersebut kerana dituntut oleh pewaris-pewaris mati yang wakafkan. Jadi isu wakaf ni tuan-tuan perlu sentiasa dirujuk kepada mereka yang faham. Jadi di Majlis Fatwa Negeri Perak kita sentiasa meneliti isu-isu seperti ini untuk menyelesaikannya secara adil dan yang paling penting sentiasa berpaksikan syarak. Jadi kadang-kadang kita persoalkan keputusan-keputusan ini sebenarnya ada hujah-hujah. Yang paling penting sekali kita kena raihkan niat wakaf, tuan-tuan. Kalau orang datang jumpa kita untuk mewakafkan sesuatu kepada masjid, syarat ataupun niat yang dilafazkan oleh pewakaf itu adalah wajib disempurnakan. Selagi mana tidak, yang pertamanya bertentangan dengan syarak. Kalau wakaf sesuatu harta untuk tujuan maksiat tak payah. Yang keduanya, selagi mana tidak bertentangan dengan roh dan semangat wakaf. Yang saya sebutkan tadi lah, mesti bersifat kekal dan memberikan manfaat yang berterusan. Kalau dia kata saya mewakafkan harta rumah ini untuk diri saya ataupun untuk dimanfaatkan oleh saya saja, maka tak boleh. Jadi seperti dia mewakafkan sesuatu kepada dirinya. Jadi di manakah manfaatnya? Jadi syarat seperti ini adalah bertentangan dengan roh wakaf itu sendiri. Jadi saya nak pergi kepada keunikan wakaf. Keunikan wakaf ini menyebabkan wakaf itu berbeza daripada sedekah-sedekah yang lain. Tak apalah walaupun 2-3 perkara kita sebut secara berulang, kerana itu satu perkara yang penting. Wakaf adalah bersifat kekal dan perlu dijaga supaya manfaatnya berterusan. Maksudnya, kalau kita mengendalikan harta wakaf di masjid-masjid misalnya, ada barang-barang yang diwakafkan yang kita kena ingat mesti bersifat kekal. Dia masih ada, masih boleh dimanfaatkan, kita perlu gunakan dan tak boleh jual begitu mudah. Dia ramai juga yang barang boleh guna lagi. Dia ada kaedah pelulusan harta wakaf. Di Data Pusat Fatwa Perak ada keluarkan kaedah melupuskan harta wakaf. Jadi yang pertamanya misalnya kalau telah tidak boleh digunakan, kalau kita masih boleh gunakan barang tersebut, tapi kita tak perlukan, masjid kita dah tak perlukan barang tu, apa yang kita perlu buat? Kita perlu garis panduan yang kita sediakan, kita perlu berikan kepada masjid-masjid yang terdekat, masjid-masjid yang berdekatan. Tanya masjid-masjid yang berdekatan perlu ataupun tidak. Katakan kursi ini perlu ataupun tidak. Jadi kalau dia kata tak perlu, kita tanya masjid yang lain. Itu antara caranya. Biasanya akan ada masjid ataupun surau yang memerlukan aset tersebut ataupun harta tersebut. Tak boleh kita dengan mudah untuk jual. Tapi kalau kita dah usaha dan tidak ada surau ataupun masjid yang perlukan barang daripada barang wakaf dari masjid kita ni, kapet misalnya, biasa berlaku kat kapet kan. Kapet ukur berapa je, 10 tahun dah keras kan. Jadi kita pun mulalah tak perlu lagi. Sebab kita pun dah terima misalnya derma untuk beli kapet yang lebih baik. Jadi kita perlu berikan kepada surau-surau atau masjid-masjid lain. Kalau tak boleh,
tak ada yang nak terima, tak ada yang memerlukan. Maka di sini kita perlu barulah boleh buat. Baru boleh buat. Dan harga jual yang kita terima tak boleh masuk poket kita. Nanti masuk poket LK jenuh. Jadi harga yang kita terima perlu dipulangkan balik kepada masjid tersebut, masuk dalam tabung wakaf masjid dan digunakan untuk masjid. Itu kaedah berurusan. Tapi berlaku situasi yang lain, itu kena bawa kepada perbincangan. Saya boleh panjangkan, tapi kita mungkin tak masa. Wakaf istilah sesuatu yang mempunyai manfaat untuk penerima wakaf. Kalau ada orang datang mewakafkan barang kepada masjid kita, semua barang kita terima, kita kena buat kerja sikit lah. Kena pastikan barang ni ada manfaat ataupun tidak, sesuai untuk masjid kita ataupun tidak. Barulah kita boleh setuju untuk terima. Mungkin masjid kita tak perlu, tapi masjid sebelah perlu kan barang yang nak diwakafkan. Yang penting barang tersebut mesti ada manfaat. Seterusnya, wakaf adalah milik Allah dan tidak boleh dijual, diwarisi atau dihibahkan. Yang ini saya dah sebut di awal tadi, sebab banyak berlaku dalam masyarakat kita. Jadi tuan-tuan boleh nampak hadis yang Nabi sebut, hadis riwayat Sayyidina Umar itu sangat seiring dengan ruh wakaf itu sendiri. Kenapa tak boleh dijual, kenapa tak boleh disedekahkan, kenapa tak boleh diwarisi? Sebab untuk mengekalkan harta wakaf itu, supaya sentiasa boleh berikan manfaat kepada mereka yang dinamakan sebagai penerima manfaat. Dan bila perkara ini berlaku, pewakaf yang ada dalam kubur ni sentiasa mendapat pahala. Saya ada sebut dalam slide itu satu hadis Nabi lah yang kita biasa dengar. Iza mata ibnu Adam inqata'a ala amaluhu illa min thalath. Bila mati anak Adam, terputuskanlah amalannya melainkan tiga. Waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang berdoa baginya. Ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Dan akhir sekali, sadaqatun jariyatun, sedekah yang mengalir, yang kata Imam Nawawi, wal waqaf, dia adalah wakaf itu sendiri. Dalam satu dialog dengan komuniti kampung berkenaan dengan isu wakaf kubur. Jadi wakaf tadi menyatakan saya Ustaz, wakafkan tanah ni, saya memang tujuan saya nak dapat pahala je. Saya bukan nak berdaya. Tengok tuan-tuan, besar tu amanah kita. Saya mati esok nak harap apa lagi? Kalau ada anak, insya-Allah masuk dalam bahagian yang pertama. Waladun salihun yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan kita. Tapi kalau tak ada ilmu dulu masa hidup tak belajar ilmu, kan? Tak mau menuntut ilmu, dah tak ada pula. Jadi kita bergantung kepada yang tiga ni. Jadi kita tak boleh ambil sambil sembrono lah. Jadi wakaf ni, bila mana kita uruskan, mesti sentiasa ambil kira wakaf itu sendiri. Wakaf perlu ditadbir dan diuruskan mengikut kemaslahatan dan niat wakaf. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila mana kita melihat isu wakaf, kita kena sentiasa pastikan wakaf ini sentiasa ada manfaat. Apa maksud manfaat di sini? Kadang-kadang berlaku kes di mana bangunan wakaf tersebut dah pun tak sesuai, dah buruk. Orang nak buat dari premis perniagaan pun tak laku. Ataupun dalam satu kes sebenar, bangunan kawasan tersebut dah pun busuk sehingga boleh ditakuti membahayakan orang yang lalu lalang di kawasan tersebut. Ini juga menjadi pertanyaan, apakah boleh kita istifdah, tukar, jual harta wakaf tersebut, ataupun guna kaedah lain, guna kalau ada sumber am, guna sumber am.
Tapi dalam keadaan yang tidak ada cara yang lain, kita istidlal jual dapatkan harta wakaf yang sama nilai ataupun lebih baik daripada itu. Jadi itu yang dimaksudkan dengan kita bertakbir menguruskan harta wakaf ni, kena pastikan kita buat sesuatu yang paling baik sekali untuk harta wakaf. Kaitannya di mana? Kaitannya ialah dengan wakaf tu. Kalau kita buat yang terbaik, banyaklah pahala dia dapat. Kalau kita buat secara yang tidak sempurna, kita telah menzalimi orang yang mewakafkan hartanya. Jadi ini perkara yang penting. Yang seterusnya, niat wakaf mestilah dipenuhi selagi tidak bercanggah dengan syarat dan tidak bertentangan dengan ruh wakaf. Ini yang saya sebutkan di awal tadi. Niat wakaf. Jadi bila mana orang wakafkan hartanya, sudah tentu ada niatnya. Sebab Nabi kita kata innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu adalah dengan niat. Tak ada orang yang buat satu kerja tanpa niat, kecuali orang yang telah gila lah. Jadi kalau orang mewakafkan, sudah tentu ada niat. Bila ada niat, dia akan zahirkan niat dia dengan meletakkan syarat. Biasanya begitu, dia akan letakkan syarat. Ini wakafkan harta ini untuk manfaatnya diberikan kepada anak-anakku sekian dinamakan. Ataupun dia wakaf secara umum untuk kebajikan. Jadi boleh guna sebagai wakaf am. Jadi itu niat yang perlu kita ambil kira. Tak boleh kita terima harta wakaf, tak tahu saya wakafkan harta ini. Setengah orang kata tak sah wakaf itu. Tak sah. Dia wakafkan tapi tak menyatakan siapa nak diberikan wakaf. Jadi ada perbincangan di situ. Yang terbaiknya bila satu orang mewakafkan, kita kena maklumlah dia wakafkan kepada siapa. Kepada siapa itu bukan berarti harta wakaf ni jadi hak dia. Tidak. Yang jadi hak dia hanya manfaat daripada harta wakaf itu sahaja. Katakanlah si A mewakafkan rumah kepada si B. Rumah ni bukan menjadi milik si B. Rumah ni yang kita sebut tadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi manfaat rumah ni apa? Boleh tinggal dalam rumah, boleh gunakan rumah itu untuk buat majlis. Itu yang dimiliki oleh si B tadi. Jangan kita silap faham lah. Saya wakaf datang, saya wakafkan rumah banglo ni kepada anak yatim 3 orang ni. Jadi hak dia juga. Itu salah. Okey, yang terakhir, pahala wakaf mengalir kepada pewakaf secara berterusan selagi manfaat harta wakaf tersebut masih ada. Ini saya sebut juga perkara yang sama. Kenapa saya sebut? Sebab semua perkara-perkara yang saya sebut ni ada kaitan. Wakaf mengharapkan pahala. Kemudian orang yang menerima manfaat wakaf, kenapa ada kaitan? Sebab kalau dia boleh manfaatkan sebanyak mungkin, pahala lagi banyak pergi kepada orang yang wakafkan. Milik wakaf, milikkan wakaf tak boleh pindah kepada penerima wakaf. Sebab dia menjadi milik Allah. Apa tujuannya? Supaya harta wakaf ini kekal. Harta wakaf ini kekal, tak boleh diwarisi, tak boleh dijual dan tak boleh dihebahkan. Jadi pahala pun berterusan, harta wakaf pun kekal dan terjaga. Penerima manfaat pun akan menerima manfaat daripada harta wakaf tersebut. Jadi begitulah secara ringkas yang boleh kita faham tentang asas-asas wakaf lah. Supaya kita boleh buka minda. Kita tak sebutlah dalam taklimat ni apa benda yang boleh diwakafkan, banyak. Tanpa zaman sekarang ni tuan-tuan, kita bincang wakaf air, wakaf perkhidmatan, wakaf ilmu. Yang ni ada di terus masjid ada fikiran ni. Cuma saya nak cerita wakaf ni berkembang daripada satu zaman ke zaman yang lain. Ada perbincangan. Macam misalnya kalau di universiti kan profesor-profesor yang dah tua, dah pencen, ilmu banyak tuan-tuan.
Lepas tu mencin. Takkan nak duduk di rumah, takkan nak pergi apa, nak pergi mengetok kan. Jadi ilmu ada. Dia macam mana kita nak manfaatkan ilmu tu dari sudut wakaf. Ini benda-benda yang benda-benda baru lah. Jadi masjid pun boleh fikirkan bagaimana kita nak berinovatif dalam melaksanakan agenda wakaf masjid ni, supaya institusi wakaf ni terus berkembang. Ini belum kita bincang dari sudut wakaf-wakaf yang dibuat oleh institusi kewangan Islam. Lagi banyak untuk kita kongsikan. Jadi ada banyak cara. Jadi saya nak terus kepada, saya ingat masa pun dah tak ada. Mungkin barangkali dalam 5 minit lagi lah. Okay, saya terus kepada peranan. Peranan institusi wakaf. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut tentang peranan ini, maksudnya apa? Maksudnya kita perlu satu penggembelingan usaha dan inisiatif. Macam dalam konteks wakaf masjid, saya sebut di awal tadi, institusi wakaf ni bukan melibatkan masjid saja, bukan melibatkan kubur saja, melibatkan pihak-pihak yang lain yang nak berwakaf. Pihak yang nak berwakaf pula ada pelbagai jenis. Ada institusi kewangan Islam yang boleh bagi dana wakaf kepada masjid. Tuan-tuan boleh faham? Ada pihak-pihak korporat misalnya yang juga berminat untuk berwakaf. Jadi dari sudut peranan institusi wakaf ni, kita perlu tengok dalam konteks yang lebih luas. Jangan kita fikir masjid je. Kalau fikir masjid, kita boleh setakat apa yang kita ada sajalah. Tapi kalau kita fikir kerjasama dengan pihak-pihak yang berkenaan, kan, dengan pihak-pihak korporat misalnya, pihak korporat ni mereka juga nakkan nama. Dia nak berwakaf dan dia nak satu bentuk nama baik daripada wakaf yang diberikan. Jadi kita sebagai ahli kuasa masjid, mungkin di masa hadapan kita perlu fikir tentang dia panggil sinergi ataupun kerjasama yang boleh kita terokai dengan pihak-pihak lain. Dengan yalah, yang saya nampak di bank-bank misalnya, dalam kuasa masjid biasanya minta dana zakat daripada bank. Itu ada tu. Minta bank pun kena bayar zakat, kan? Jadi kita tengok banyak permohonan zakat daripada masjid-masjid, surau-surau. Jadi apa yang kita nak kena faham di sini, bukan setakat masjid saja. Kalau kita sebagai dalam kuasa masjid, bukan dalam masjid saja yang kita kira wakaf. Siapa yang boleh kita libatkan? Kita jangan lupa pentadbir harta wakaf, pegang amanah tunggal maid yang saya sebut tadi. Itu yang kita katakan institusi. Sebab kita bukan bergerak bersendirian. Institusi masjid bukan seorang-seorang. Kalau seorang-seorang dia ni jatuh kuasa buat seorang-seorang dia, tu yang jadi bila berlaku konflik tak tahu apa-apa. Pergi tanya jawatan kuasa fatwa, ambil masa sikit lah nak selesai kan. Tapi kalau kita ikut saluran yang betul dan kita faham bahawa maid ialah pegang amanah tunggal, semua harta wakaf di bawah nama maid, dan apa program yang kita nak buat, kita boleh maklumkan kepada maid supaya kita mendapat nasihat yang betul dan program kita berjalan dengan lancar. Jadi itu yang dimaksudkan dengan perkara yang pertama dari sudut pelaksanaan peranan. Okay, saya rasa masa pun dah di ujung ni. Bahkan kami sebagai institusi fatwa juga berperanan dalam menjayakan wakaf. Itu yang saya maksudkan, wakaf tidak, masjid sebagai sebuah institusi wakaf tidak keseorangan, kerana dia tak boleh
bergerak seorang. Kalau ada isu kemuskilan, dia kena melibatkan tentang kuasa fatwa untuk memberikan pandangan syarak yang jelas, supaya antara wakaf kita ni benar-benar bertepatan dengan syarak. Dapat pahala, bukan dapat dosa. Ni kita berwakaf dapat dosa pula. Sebab apa? Sebab tak tahu hukum. Tak tahu hukum, tak mau ditanya. Itu pun satu kesalahan. Satu, orang kata apa, perkara yang perlu dibetulkan. Quran kata fasnalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kamu akan orang yang tahu in kuntum la ta'lamun. Jika sekiranya kamu tidak mengetahui. Jadi saya rasa cukup untuk sekadar itu, kerana ada banyak perkara yang saya letakkan di sini berkenaan dengan isu-isu wakaf. Cuma dia tak sempat nak di-share lah. Saya nak sebut satu je sebagai perkara yang terakhir lah. Wakaf kubur ni. Wakaf kubur berlaku kes di mana perkuburan ada jawatan kuasa, jawatan JTK, jawatan kuasa jawatan kuasa tak kubur untuk Korea tertentu. Jadi ada berlaku kes di mana mayat nak disimpan ataupun nak dikebumikan di kawasan kubur kenaan. Tapi berlaku dua perkara. Pertama, tak dibenarkan. Ini bertentangan dengan wakaf. Wakaf kubur ni bukan untuk satu kawasan itu saja. Berlaku juga lagi teruk daripada itu, ialah bila kalau orang luar yang datang nak simpan di sini, kita kenakan charge yang mahal. Ada juga berlaku, tuan-tuan. Tapi kalau ahli Korea, charge standard. Ini satu lagi amalan yang tidak bertepatan dengan roh wakaf yang kita sebutkan tadi. Wakaf itu semua. Jadi kita tak boleh nak beza-beza. Kalau satu orang dikenakan harga yang tinggi, ada yang dikenakan harga yang murah. Bukan harga upah lah, upah dari kubur yang semua tu lah, bukan kenakan atas ni, tidak. Tapi kena nak standard, kan? Jangan kira atas alasan kubur di Korea kita ni untuk kita je. Padahal kosong banyak lagi. Yang kubur di Korea sebelah sana tu penuh. Banyak orang yang beriman. Nabi sebut bila meninggal dah tak sabar-sabar nak dibawa atau disimpan. Dan kita mesti cepatkan. Tetapi bila berlaku sikap sebegini yang mungkin kurang faham tentang wakaf kubur, menyebabkan lambat disimpan. Jadi adakah dia bertepatan dengan wakaf ni? Kata kalau orang yang wakaf kubur tu mengharapkan pahala. Kalau amalan seperti ini memberikan pahala ataupun memberikan dosa. Ini perkara yang perlu kita fikirkan dan renungkan, supaya kita sentiasa berada di landasan yang betul bila mana kita uruskan ataupun mengendalikan harta wakaf. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada banyak lagi perkara yang berkaitan dengan wakaf ni. Saya rasa untuk kali ini, untuk taklimat kali ini cukup untuk kita semua faham asal-asal wakaf. Yang 5 perkara yang saya sebutkan tadi itu. Dari sudut pemilikan, dari sudut pengekalan, dari sudut pelubusan, dari sudut manfaat yang berterusan, dari sudut niat dan syarat wakaf. Tuan-tuan boleh ingat balik rumah ini, ingat rumah ni. Tulis dalam buku 555. Okey. Baik, saya rasa sebagai kesimpulannya, saya menyarankan supaya kita dari jawatan kuasa masjid sentiasa mengambil berat tentang hukum hakam wakaf. Dan bila mana kita berdepan dengan masalah yang kita kurang jelas, maka kita hendaklah bertanya kepada mereka yang faham. Di sini kita ada PTA, kita ada ustaz-ustaz yang faham tentang wakaf. Jadi supaya kita melaksanakan wakaf dengan cara yang sepatutnya menurut syarak. Jadi sekadar itu dulu taklimat kita pada hari ini.
mungkin ada sebarang soalan yang nak ditanyakan, bolehlah dibukakan. Bergantung kepada masa kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sudah pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz Musa dan Prof. Majar untuk Virus Kemuliaan. InsyaAllah kalau ada sebarang soalan, kita buka satu dua soalan. Jangan-jangan kita dapat bincang tentang isu-isu agama, betul kan? Ya, silakan. Sementara itu saya nak lalukan bersama kita hari ini Ustaz Sofian, Buat Agama Merah dan juga Dr. Fahmi di belakang mana. Okay, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Jibril ni ada tapak yang lama. Kenapa tak ada penampakan pada tapak tu? Biar itu saja. Kerana dapat perhatian pada yang besar. Jangan lupa. Soalan berkaitan dengan tapak dalam masjid. Ada lagi soalan? Kita kumpul. Okey, silakan. Sebelah sana ada soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormati semua pimpinan yang di depan. Jadi di sini saya tanya kenal dengan niat yang tak ada tadi, niat orang yang nak wakaf. Jadi saya pengemusi masjid Aikada Muhammad Khairi bin Abdul Rashid. Jadi saya nak tahu sebab di kampung Kanda, kampung saya lah, jadi banyak orang-orang yang terdahulu mewakaf tanah kebun getah kepada Masjid Al-Khairiyah Kampung Kanda. Jadi dia cuma mengatakan saya wakaf kebun getah untuk Masjid Al-Khairiyah. Jadi cakap tu lah. Jadi saya menerima wakaf tu. Tetapi orang yang wakaf tu kebanyakannya meninggal dunia. Dia tak apa kita tak kuasa tanah tu kepada anak-anaknya. Dan itu yang jadi masalahnya. Wakaf mulut tu. Jadi masalahnya dia wakaf tu, lepas tu orang yang wakaf tu dia tak nama pada anak-anaknya. Jadi tanah tu jadi tak boleh nak kita menerima wakaf tu. Memang kita hasil semua kita masukkan masjid lah di biang duit itu. Tetapi dari segi kita nak urusan dengan masjid agama, sebab dia bermasalah dengan nama. Jadi kita cara mana yang boleh kita untuk selesai dengan tanah itu jadi wakaf masjid. Itu saja saya nak tahu. Okey, ada satu lagi soalan. Last. Ada lagi ke? Kita bagi 3 soalan kalau ada. Okey, belakang. Sebab ni kita bagi Dr. jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Muslim Yunus, Muslim Masjid Al-Azhar Kampung Malang. Dan sambung yang mesti kanda tadi. Jadi dia cerita tadi masalah wakaf hukum getah ataupun harta benda dah. Apabila ayah dia wakaf, tapi dia tak masuk nama dalam grant tak terima. Bila ayah dia meninggal,
anak dia tutup. Macam mana cerita tu? Itu saja soalan saya. Terima kasih. Sama kes dengan soalan yang kedua lah. Jadi kita silakan pada tu jawab. Soalan pertama berkaitan dengan tapak lampu masjid lah. Negeri ini kita ada beberapa tempat ya. Contoh tapak lampu masjid Jamek, juga Kenayat dan tempat lain ini. Juga yang punya berkaitan dengan wakaf lisan lah. Terima kasih kepada Hari Jatah Kuasa yang bertanya. Soalan pertama merujuk kepada tapak masjid Green Alamak kan. Jadi saya sudah hukum syarak. Saya jelaskan sudah hukum syarak dulu. Saya sudah hukum syarak tapak masjid, maksudnya masjid telah dibubuhkan, tidak dibuat. Jadi sekarang dia akan kekal sebagai masjid. Maka kerana itu hukum hakam yang berkaitan dengan masjid juga kekal. Tak boleh fotokan dan tak boleh buat foto. Kemuliaan masjid, hukum betul masjid itu kekal. Kemuliaan masjid itu kekal. Hukum hakam berkaitan dengan masjid kekal. Memang berlaku orang buat kaki depan lain kan, buat kaki delta dan sebagainya. Itu tak boleh. Mau soalan dari itu bergerak ke depan, apa akan jadi dengan tanah ni? Saya rasa itu soalan yang ditanyakan. Jadi bergerak ke depan setakat ni belum ada sebarang pembicaraan berkenaan dengan tanah tersebut. Kerana dia tetap kekal sebagai masjid. Tak boleh buat benda lain. Kalau kita persoal dari sudut rugi kan, nilai tinggi, jadi nilai komersial tinggi, jadi apakah kita boleh istibdal dengan benda lain? Ini kemungkinan yang boleh kita bincangkan. Tapi kena bawa ke dalam masa fatwa lah. Setakat ni fatwa yang diputuskan ialah kalau mana-mana masjid yang kekal hanya tapak saja, pada telah dibubuhkan rosak yang dibuat diganti masjid lain, maka dia kekal sebagai masjid yang mengambil dibubuhkan masjid, dan kemudian masjid wajib dijaga masjid. Yang kedua, isu wakaf lisan. Dua soalan sama. Wakaf lisan ni saya baru ni ada perbincangan dengan pihak Perdana Mufti berkenaan dengan wakaf lisan. Saya bangkitkan sebab banyak sangat kes. Jadi kita perlukan satu garis panduan yang jelas. Setakat ni kalau kes wakaf lisan seperti ini, maksudnya wakaf secara lisan tapi tidak didaftar dan sebagainya. Jadi bila anak-anak datang, waris datang menuntut, tak ada bukti yang bukti undang-undang. Jadi setakat ni kita hanya melihat kepada kes yang dibawa kepada bincangan majlis fatwa, dan kita putuskan dengan melihat semula kepada saksi, ada tak saksi, dengan melihat kepada dokumen, ada tak mana-mana dokumen yang menyokong perwakafan tersebut. Jadi kalau ada dalam kes-kes yang sebelum ini, kita putuskan itu ialah harta wakaf. Tetapi saya ambil panduan daripada soalan itu. Saya fikir akan menjadi keperluan sekarang untuk sediakan satu garis panduan yang jelas berkenaan dengan wakaf lisan. Jadi saya ingat mungkin pihak boleh tunggu dulu ataupun ajukan kes ke mahir. Bawa kes kepada mahir, dan mahir akan merujuk kepada dalam kuasa fatwa untuk memberikan pandangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita pada hari Jumaat yang mulia ini dapat kita sama-sama share tentang wakaf pada semua ahli jawatan kuasa masjid di daerah Hulu Perak ini. Patut ingin mengukir kembali apa yang telah dititah oleh tuanku pada tahun lepas. Di Perak ni kita mempunyai aset wakaf lebih daripada 60 bilion yang mana tidak dapat diusahakan dengan sebaiknya. Jadi ini adalah satu kerugian yang besar
yang mana dengan adanya properti di dalam diwakafkan, kita tidak dapat mencana pendapatan daripadanya. Ini di peringkat kebangsaan, ya, di peringkat negeri. Kita di peringkat daerah ni harus membuka minda. Tujuan wakaf utama ialah untuk memberi kebajikan pada sesiapa yang datang dan pahalanya berterusan, ya, sehingga sehabisnya bila kita menggunakan aset tersebut. Jadi contohnya di masjid ni buat masa ni mungkin dapat menampung 1,000. Kalau dibesarkan, kalau digunakan sebaiknya, mungkin kita boleh tambah 3,000. Jadi 3,000 pahala, ya, yang akan dapat pada wakafnya. Dan sekiranya dapat kita gunakan tanah-tanah ini untuk menambah nilai komersialnya, yang mana yang dapat menjana pendapatan yang besar, yang mana kita boleh memberi manfaat kepada orang lain secara, kalau kita fikirkan sebagai satu pendapatan yang kita boleh memberi beasiswa kepada anak-anak, atau kita boleh sponsor 10 orang setahun pergi haji, ya, ini dapat kebajikan yang besar pulang balik kepada orang yang memberi wakaf. Ya, saya faham banyak ada kawasan-kawasan di kampung-kampung kita orang wakaf tapi tanahnya tidak digunakan. Ya, di kawasan mungkin kita perlu membina perumahan. Semalam saya dengan YDP kita dengan kita punya YB di Bengkalan Hulu ingin membina rumah RM100, ya, rumah sewa RM100 yang sekarang ni di Hulu Perak ni semua melebihi daripada 400 untuk sewa. Jadi jika kita mempunyai kawasan atau tanah wakaf yang boleh kita gunakan, ataupun kita jemput usahawan lain yang datang untuk membina, yang mana kita boleh gunakan, mungkin orang yang membina itu memerlukan dana yang besar dan pulangan yang baik. Kita boleh bincang dengan pihak Majlis Agama Islam, list berapa tahun, dan tanah itu masih kekal lagi kepada Majlis Agama Islam sebagai pengurus tanah. Jadi saya harap kita dapat membuka minda kita dengan cara baru. Tidak semestinya bangunan, atau kita boleh tanam pertanian ataupun peternakan yang mana boleh menjana pendapatan kepada kalau kita tanam durian akan menjanakan pendapatan. Daripada hasil itu kita boleh terus membuat kebajikan. Jadi satu soalan tadi tentang tapak masjid yang lama, ya. Satu asalnya memang itu tapak masjid Tingkrik yang nombor 2, ya, yang harus kita bangun. Dan insyaAllah kalau sepatutnya kita bina juga lah satu tempat musalah, ya, sebahagian daripada masjid ini untuk kita dapat sponsor. Kalau siapa yang ingin berbakti untuk berwakaf, kita bangunkan tapak yang kecil itu sebagai satu tempat untuk pelawat-pelawat atau orang singgah untuk bersolat ke, ya, insyaAllah. Saya terima kasih. Alhamdulillah, itulah sudah pencerahan yang diberikan oleh Tuan OBJ kita. Alhamdulillah. Jadi saya kira masa sudah sampai hari ini, jadi insyaAllah kita ingat kita akan berhenti setakat itu sahaja. Jadi marilah sama-sama kita tanggung pertemuan kita dengan bacaan tasbih dan surah Al-Nas.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.